Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Madam Hon Soo Kim dan rakan-rakan sekalian. Saya Siti Nur Hafizah binti Muhammad dari kumpulan RPT Sekolah Menengah. Hari ini saya akan membentangkan kerja khusus berkaitan dengan sosiologi dalam pendidikan. Kita masuk pula pada soalan untuk kerja khusus saya pada hari ini. Soalannya adalah sosialisasi membawa erti perihal ataupun perbuatan bergaul dan menghormati satu sama lain. Sebagai seorang pendidik, anda merupakan ejen sosialisasi di barisan hadapan. Untuk menyedarkan anak didik anda bahawa kepelbagaian sosial budaya bukanlah alasan untuk kita tidak menghormati antara satu sama lain. Dari tajuk ini, saya akan keluarkan 5 perkara. Pertama, berkenaan dengan sosialisasi. Kedua, berkenaan dengan ejen sosialisasi. Ketiga, berkenaan dengan kepelbagaian sosial budaya. Keempat, berkenaan dengan implikasi kepelbagaian sosial budaya terhadap bidang pendidikan. Dan yang kelima, berkenaan dengan peranan guru sebagai pendidik untuk menyemai bibit sosialisasi dalam kalangan pelajar. Termasuk dalam maksud sosialisasi. Sosialisasi saya dekat sini saya ambil 2 tokoh yang membincangkan ataupun menyebut berkenaan dengan sosialisasi, di mana antara tokoh tersebut adalah Robert M. McLever dan seorang lagi adalah Charlotte Butler. Daripada Robert M. McLever, sosialisasi bermaksud proses mempelajari norma, nilai, peranan dan semua keperluan yang lain yang diperlukan untuk mewujudkan pernyataan yang berkesan dalam kehidupan sosial. Untuk Charlotte Butler pula, Charlotte Butler menyatakan sosialisasi adalah proses yang membantu anggota masyarakat untuk belajar dan menyesuaikan diri terhadap bagaimana cara hidup dan bagaimana cara berfikir kumpulannya. Di mana supaya dia dapat memainkan peranan dan berfungsi dalam kumpulan tersebut. Itu adalah maksud sosialisasi berkaitan dengan 2 tokoh ini. Dalam bahasa mudahnya, kita boleh katakan sosialisasi adalah di mana individu akan tahu bagaimana cara untuk bertingkah laku ataupun bergaul bersama masyarakat sehingga menjadi masyarakat yang beradab. Itu adalah maksud sosialisasi. Seterusnya kita masuk kepada kepelbagaian sosial budaya. Dekat sini saya bahagikan sosial budaya kepada 5 perkara. Pertama, dari segi bangsa. Kedua, dari segi bahasa. Ketiga, dari segi kepercayaan. Keempat, dari segi adat resam. Dan kelima, dari segi struktur sosial. Dari segi bangsa, kita tengok bangsa di mana kumpulan yang mempunyai persamaan dari segi bahasa, keturunan dan adat resam. Di mana bangsa, kalau kita tengok di Malaysia, Malaysia mempunyai pelbagai bangsa. Ada bangsa Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, ada apa lagi, Murut. Itu adalah bangsa yang terdapat di Malaysia, di mana pelbagai bangsa, kalau kita sebut kat sini sampai panjang mana pun tak akan habis. Itu adalah bangsa yang terdapat di Malaysia. Seterusnya dari segi bahasa pula, bahasa dia berkait rapat dengan bangsa. Di mana bahasa adalah alat pewujudan budaya untuk saling berkomunikasi, di mana adanya bangsa dan di situ juga ada bahasa yang berbeza. Contohnya bangsa Iban dia ada bahasa dia tersendiri. Bangsa Melayu dia ada bahasa dia tersendiri, dan bangsa Cina dia ada bahasa dia tersendiri. Begitu juga dengan bangsa-bangsa lain. Mereka ada bahasa-bahasa tersendiri. Seterusnya kita tengok kepada kepercayaan. Kepercayaan dia berkait rapat dengan agama. Di mana kalau kita tengok di Malaysia ada beberapa agama yang popular. Contohnya agama Kristian, agama Islam, agama Buddha dan lain-lain lagi. Itu adalah agama yang terdapat di Malaysia. Seterusnya kita pergi kepada adat resam yang keempat. Adat resam, di mana adat resam merupakan peraturan yang diamalkan sejak turun-temurun. Adat resam adalah apa yang diturunkan, diwariskan daripada nenek moyang kita dulu kepada kita sekarang. Itu adalah adat resam. Dan yang terakhir iaitu struktur sosial ataupun kelas sosial. Struktur sosial seperti tahap pendidikan. Tahap pendidikan seseorang, di mana ada
ada individu ataupun ada keluarga yang punya tahap pendidikan yang tinggi, yang mana mereka belajar sehingga ke tahap universiti, tahap PhD, master, dan ada juga keluarga yang mempunyai tahap pendidikan yang rendah. Contohnya, mungkin ada yang belajar setakat tingkatan tahun 6, mungkin SPM, ataupun lebih rendah lagi daripada itu. Okey, seterusnya, kelas sosial seterusnya adalah keturunan ataupun kasta. Keturunan, kita boleh tengok keturunan yang terdapat di Malaysia ini. Mungkin tak perlu sebut pasal ni. Kita pergi kepada slide seterusnya. Okay, slide seterusnya ini berkaitan dengan ejen sosialisasi. Okay, di mana ejen sosialisasi bermaksud individu ataupun pihak yang mampu membentuk individu yang menghayati nilai-nilai moral. Okay, di mana individu kat sini kita boleh nyatakan kepada lima bahagian, iaitu individu atau pihak kepada 5 bahagian, iaitu institusi kekeluargaan, institusi pendidikan, institusi agama, masyarakat ataupun media massa. Ini adalah pihak ataupun individu yang boleh membentuk individu lain untuk menghayati nilai-nilai moral. Okay, tapi dalam penerangan saya hari ini, saya akan terangkan berkenaan dengan institusi pendidikan sahaja. Okey, kita pergi kepada implikasi kepelbagaian sosial budaya terhadap bidang pendidikan. Okey, kat sini saya bahagikan kepada 3 bahagian, iaitu kepada murid, implikasi kepada murid, implikasi kepada sekolah dan implikasi kepada guru. Okey, dekat sini kita boleh tengok ada pelbagai implikasi kepelbagaian sosial budaya untuk 3 peringkat ini, 3 golongan ini. Kita tengok kepada implikasi kepelbagaian sosial budaya terhadap murid. Okay, di sini saya membahagikan kepada 5 perkara. Pertama, gaya belajar dan berfikir. Kedua, kaum dan etnik. Ketiga, bahasa dan komunikasi. Keempat, penempatan dan kelas sosial. Dan kelima adalah jantina. Ini merupakan implikasi kepelbagaian sosial budaya. Okay, kita tengok untuk implikasi pertama, iaitu gaya belajar dan berfikir, di mana latar belakang yang berlainan, membesar dalam persekitaran yang berbeza, budaya mempengaruhi cara individu fikir, bertindak, memberi pandangan dan perasaan. Di mana latar belakang yang berlainan, di mana latar belakang murid yang berlainan antara satu sama lain akan mempengaruhi cara mereka belajar dan berfikir. Contohnya, murid yang mempunyai tahap pendidikan keluarga yang tinggi, gaya belajar mereka akan berbeza dengan murid yang punya latar belakang pendidikan keluarga yang rendah. Okay, seterusnya, membesar dalam persekitaran yang berbeza, di mana pelajar yang tinggal di kawasan bandar, gaya belajar dan gaya berfikir mereka berbeza dengan murid yang tinggal di kawasan luar bandar ataupun pendalaman. Okay, seterusnya, untuk kaum dan etnik, di mana murid yang tinggal dan belajar dalam lingkungan yang sama mempunyai cara berfikir dan pandangan yang sama. Okay, di mana murid yang tinggal dalam lingkungan kaum yang sama, gaya berfikir dan gaya pandangan mereka adalah sama. Okay, seterusnya, implikasi yang ketiga adalah bahasa dan komunikasi. Ini di mana pengaruh bahasa ibunda yang kuat dalam pertuturan dan komunikasi mereka. Kita ambil contoh untuk murid yang baru memasuki alam persekolahan. Contohnya pelajar tahun 1, di mana mereka yang biasa bergaul dalam lingkungan keluarga mereka, dalam lingkungan kaum mereka yang sama, gaya bahasa mereka kuat untuk bahasa ibunda. Mereka lebih cenderung kepada penggunaan bahasa ibunda. Jadi ini merupakan peranan guru untuk mendidik mereka, mengajar mereka menggunakan bahasa kebangsaan dalam pertuturan ataupun pembelajaran di sekolah. Khususnya penempatan dan kelas sosial, di mana taraf pendidikan keluarga, taraf sosioekonomi keluarga, kelas sosial rendah, sederhana dan tinggi. Di mana kita tengok untuk biasanya taraf pendidikan keluarga, murid yang punya taraf pendidikan keluarga yang tinggi akan berada dalam kelompok yang berbeza dengan murid yang berada dalam taraf pendidikan keluarga yang rendah. Ini akan memberikan keyakinan yang rendah dalam diri murid yang punya taraf
taraf pendidikan keluarga yang rendah tersebut. Okay, terusnya taraf sosioekonomi keluarga, di mana murid yang mempunyai ekonomi ataupun sosioekonomi keluarga yang rendah, mereka akan terasing dengan murid yang mempunyai taraf sosioekonomi keluarga yang tinggi. Okay, seterusnya jantina, di mana pelajar perempuan lebih tekun memberikan perhatian dalam pelajaran. Jadi ini ada satu yang general, di mana pelajar perempuan di mana-mana saja akan lebih memonopoli dalam pembelajaran. Contohnya mungkin bukan saja di sekolah, di universiti, pelajar perempuan lebih dominan untuk belajar. Jadi, tapi ini bukan bermakna pelajar lelaki tidak belajar dengan baik. Mungkin dia lebih melihat kepada cara pelajar perempuan itu belajar. Implikasi kepelbagaian sosial budaya kedua adalah sekolah. Okay, di mana dekat sini saya menyerahkan 3 implikasi, iaitu kepada jenis sekolah, kepada kepimpinan sekolah dan kepada lokaliti sekolah. Okay, jenis sekolah, di mana sekolah di Malaysia terbahagi kepada 3. Itu pertama, sekolah kebangsaan, kedua, sekolah jenis kebangsaan Cina, dan ketiga, sekolah jenis kebangsaan Tamil. Okay, di mana sekolah kebangsaan dimonopoli oleh bangsa Melayu. Sekolah jenis kebangsaan Cina itulah dimonopoli oleh bangsa Cina, dan sekolah jenis kebangsaan Tamil dimonopoli oleh bangsa India. Kini menunjukkan implikasi kepelbagaian sosial budaya terhadap jenis sekolah yang terdapat di Malaysia. Okay, kedua, kepimpinan sekolah. Okay, di mana kepimpinan yang baik dapat mewujudkan persekitaran sebuah sekolah yang mesra dan harmoni. Okay, di mana kepimpinan sekolah ini penting untuk mewujudkan sekolah yang mesra dan harmoni. Kita dah tahu sekolah mempunyai kepelbagaian budaya, jadi kepimpinan sekolah ini adalah penting untuk menyatukan semua budaya-budaya ini menjadi satu penyatuan yang harmoni. Okay, seterusnya kita pergi kepada lokaliti sekolah. Okay, di mana terdapat sekolah bandar dan sekolah luar bandar. Di mana sekolah bandar mempunyai kelas sosial yang tinggi dan sekolah luar bandar yang mempunyai kelas sosial yang lebih rendah ataupun sederhana. Okay, implikasi kepelbagaian sosial budaya terhadap bidang pendidikan yang ketiga adalah implikasi terhadap guru. Okay, dekat sini saya pun membahagikan kepada 5 perkara. Pertama adalah penerimaan dan layanan yang adil. Kedua, pedagogi dan strategi pembelajaran. Ketiga, pengurusan bilik darjah dan pengurusan hubungan. Keempat, aspirasi ataupun jangkaan guru. Kelima, pemilihan bahan sumber. Okey, di mana kelima-lima ini juga nanti kita akan tengok dalam peranan guru. Seperti saya katakan tadi, kita gabungkan implikasi kepelbagaian sosial budaya dan peranan guru sebagai pendidik untuk menyemai bibit sosialisasi dalam kalangan pelajar. Kita tengok tadi implikasi pertama adalah penerimaan dan layanan yang adil. Mana di sini guru perlu mengenali latar belakang muridnya, taraf sosioekonomi murid dan tempat tinggal murid tersebut. Guru tidak boleh memberikan layanan yang berlebihan ataupun layanan yang tidak sama rata terhadap murid-muridnya. Di mana mungkin guru membezakan murid yang punya taraf sosioekonomi yang tinggi dan murid yang punya taraf sosioekonomi yang rendah. Murid yang punya tahap pendidikan keluarga yang tinggi dan murid yang punya tahap pendidikan keluarga yang lebih rendah. Itu tidak boleh berlaku, di mana guru perlulah memberikan layanan yang adil dan penerimaan yang sama rata di antara pelajarnya. Guru perlu mengelakkan pelabelan dan diskriminasi. Yang kedua pula, pedagogi dan strategi pembelajaran. Di mana dalam strategi pembelajaran, guru boleh melaksanakan aktiviti berpasangan. Di mana guru boleh memasangkan ataupun mencampurkan murid lelaki dan murid perempuan dalam satu kumpulan. Guru boleh menggabungkan murid yang punya IQ yang tinggi dan murid yang punya IQ yang sederhana. Di mana murid kerana murid
mempunyai perbezaan terhadap tahap akademik mereka. Okay, yang ketiga berkenaan dengan pengurusan bilik darjah dan pengurusan hubungan. Okay, di mana guru perlu mengambil tahu hubungan antara pelajar dan interaksi antara pelajar. Okay, ni kita ambil contoh di mana saya pernah ada beberapa orang pelajar yang berbangsa Penan. Okay, di mana murid yang berbangsa Penan ini mereka kurang bergaul dengan murid-murid lain. Okay, biasa dalam kelas mungkin mereka akan bersendiri, mereka cuma akan bercakap ataupun berkomunikasi hanya dengan bangsa mereka sendiri saja. Okay, di sini peranan guru itu penting dalam memberikan keyakinan diri yang tinggi kepada mereka supaya mereka boleh berinteraksi atau bergaul sama rata dengan murid-murid yang lain. Keempat pula adalah pemilihan bahan sumber. Kini di mana guru perlu penggunaan nama, watak, tempat dan makanan daripada kaum dan etnik yang pelbagai. Guru tidak boleh menyenaraikan nama, watak, tempat dan makanan mengikut satu kaum tertentu sahaja. Di mana guru perlu adil untuk menyebut ataupun memberikan contoh kaum-kaum lain ataupun watak-watak lain dalam PDPC, dalam pemberian contoh di dalam kelas. Seterusnya, guru perlu mengelakkan penggunaan istilah yang berunsur sensitif. Kini di mana terdapat bahasa ataupun penggunaan bahasa yang hampir sama antara dua bangsa, dua etnik ataupun dua bangsa. Contohnya bahasa Melayu mungkin menggunakan perkataan tersebut dalam erti kata yang baik, tetapi dalam bahasa Iban mungkin penggunaan bahasa tersebut atau perkataan tersebut memberi makna yang tidak elok. Okay, itu adalah dari segi pemilihan bahan sumber. Okay, seterusnya aspirasi guru ataupun jangkaan guru. Okay, di mana memberikan ekspektasi berbeza terhadap murid, ekspektasi rendah untuk murid berprestasi rendah dan tinggi untuk murid berprestasi tinggi. Okay, di mana guru perlulah memberikan ekspektasi yang berbeza terhadap murid. Ini kerana murid mempunyai tahap IQ ataupun tahap akademik yang berbeza. Jadi guru tidak boleh memberikan ekspektasi yang sama terhadap semua murid. Ini yang nanti akan menyebabkan murid-murid tersebut akan ketinggalan dalam pelajaran. Okey, yang terakhir ada penutup di mana guru bukan sahaja berperanan sebagai pendidik, namun lebih penting guru dikenali sebagai ejen sosialisasi yang menyatukan pelajar di sekolah dan masyarakat secara amnya. Okey, terima kasih.